أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur selepas bercuti ataupun dicutikan Allah untuk belajar ambil hikmah. Akhirnya selepas hampir 4 bulan kita bertemu kembali meneruskan majlis ilmu kita dan kuliah kita. Kuliah saya ni kita pakai kitab ni, ada lagi 2 biji depan ni. Kita pakai kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan kitab ini ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Dan dalam ni Imam Az-Zahabi menyenaraikan ada sebanyak 76 dosa besar. Dan Alhamdulillah kita dah baca sampai dosa besar yang ke-10. Kita ulang sepintas lalu nama-nama dia. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua membunuh orang, yang ketiga sihir, yang keempat meninggalkan salat, yang kelima tidak menunaikan zakat, yang keenam derhaka kepada ibu bapa, ketujuh makan riba, ke-8 makan harta anak yatim secara zalim, ke-9 berdusta atas nama Allah, ke-10 membatalkan puasa Ramadan tanpa uzur ataupun tanpa rukhsah. Dan hari ini kita masuk dosa besar yang ke-11, muka surat yang ke-51. Muka surat yang ke-51 iaitu lari daripada medan perang. Dan Alhamdulillah kita pun sebenarnya berperang tuan-tuan Boni ya. 4 bulan tu berperang dah tu. Dan sehingga sekarang masih lagi dalam proses pemulihan. Cuma saya nak share, Alhamdulillah masa PKP hari tu, saya sempat tulis 3 buah buku. 2 dalam proses penerbitan ini, yang pertama diterbitkan. Sebab apa saya tulis ni? Masa PKP pun ni tu orang duduk di rumah. Jadi berbagai isu keluar dalam media sosial dan sebagainya. Dan perlu jawapan-jawapan dari sudut agama. Sebab banyak sangat hak mengaruh. Jadi kita jawab lebih kurang lah dalam Facebook, dalam WhatsApp bila orang tanya. Betul nak jadi ke cerita satu hari. Lepas solat subuh saya terfikir, tergerak hati. Seolah-olah Allah Ta'ala bisik lah. Dia kata ambil lah masa, tulis buku. Jadi kita pun draft lebih kurang, Alhamdulillah buku ni siap. Dalam lebih kurang ada dekat-dekat dengan 200 muka surat. Dan isinya bincang isu-isu agama yang muncul masa PKP baru ni. Kenapa tujuan saya tulis buku ni? Supaya ianya menjadi rekod sejarah. Kenapa kata lagi 100 tahun orang nak tahu apa yang berlaku di Malaysia tahun 2020 daripada Mac sampailah kepada Julai. Ada rekod tu. Macam-macam lah contohnya orang bila masjid ditutup, berbagai suara sumbang kedengaran. Lepas tu angka 3,333 corona hari tu berapa jumlah dia. Macam-macam lah. Tutup masjid. Lepas tu mengenai mimpi jumpa dengan Nabi suruh beli, Nabi suruh guna satu barang ni dipanggil sumek untuk berubat. Apa sudut pandang Islam dalam ni, insya-Allah kita jawab belaka tuan-tuan dalam ni. Okey, kita sambung. Dosa besar yang ke-11 iaitu lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang ni tuan-tuan memang dosa besar. Dia diasaskan ayat ni surah Al-Anfal. Tetapi ayat surah Al-Anfal ni tak nampak sangat dah. Sebab dia dah macam tersusun seperti itu. Tapi kita tengok hadis ni. Dalam muka surat yang ke-51 bawah tu. Hadis ni selalu diulang sebut. Nabi kata, ijtaribu as-sab'al mubiqat. Kamu hendaklah menjauhi sab'al mubiqat. 7 dosa yang memusnahkan. Maksud memusnahkan iman, pahala dan sebagainya. 7 dosa besar lah. Lalu Nabi pun sebut 7 tu antara satunya at-tawalliya yawmaz zahfi. At-tawalli maksudnya berpaling. Walla ni berpaling. Yaumaz zahfi pada hari perang. Maksudnya melarikan diri daripada medan perang. Rupanya ni dosa besar. Dan kalau kita perhati sekarang ni pun dalam tentera, kalau orang yang lari daripada servis pun boleh ditangkap. Ada military police dan sebagainya.
Jadi sebelum orang barat ataupun orang sekarang ni buat undang-undang tentera bila sign in, dia tak boleh lari macam tu pun dikira sebagai satu kesalahan besar, apatah lagi dalam medan perang. Dan benda ni rupanya dah berlaku disebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila kita cerita mengenai lari pada medan perang dalam konteks zaman Nabi, nak kena ingat pada zaman Nabi perang yang pertama berlaku Badar, Uhud dan seterusnya sehinggalah perang Tabuk. Pada zaman itu perang ni adalah keperluan negara dan tidak ada excuse, sebab pada masa itu perang ni dikerah ataupun berlaku atas kerahan dan juga secara sukarela. Sebab tu pada zaman awal Islam kalau kita tengok ada surah yang ke-8 ni, surah yang ayat ni dipanggil surah Al-Anfal. Anfal ni maksud apa? Harta rampasan perang. Kenapa ada aspek harta rampasan perang pada surah ni? Sebab dalam perang pada zaman awal Islam, perang itu tentera ni pergi dengan pengorbanan dengan sukarela. Tetapi selepas zaman Saidina Umar, tentera dah ada jawatan dia tersendiri dan dah ada peruntukan ataupun gaji daripada khazanah negara, maka harta rampasan perang mereka tak diambil lagi dah. Jadi kalau mereka ambil harta rampasan perang, contoh kita kata Malaysia berperang dengan mana negara, lepas tu Malaysia berjaya menakluki negaraku, lepas tu adalah barang-barang di negara tu diambil bawa balik, dia kena beri kepada pihak kerajaan sebab tentera tu dah dapat gaji. Tetapi perang pada zaman Nabi, dia ada ghanimah, dia ada fi' dan sebagainya. Perang pada zaman tu berlaku secara sukarela, dan harta rampasan perang itu sebagai satu insentif untuk menggalakkan mereka pergi berperang. Dan oleh kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Allah kata wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, siapa yang berpaling undur daripada menentang mereka pihak musuh pada waktu perang tu, illa melainkan mutaharrifan liqital, bergerak ke arah lain untuk tipu daya, tipu muslihat, strategi perang, au mutahayyiza, ataupun hendak menyatukan diri ila fi'atin, kepada pihak lain. Kalau siapa buat ni kecuali tolak dua benda tu, faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam, dia telah kata mendapat kemurkaan Allah dan tempatnya dalam neraka Jahannam. Ini dalil yang mengatakan lari daripada medan perang dikira sebagai dosa besar. Okey tuan-tuan, cerita dosa yang ke-11 ni nampak simple. Saya nak tambah satu. Dalam ni tak ada. Tuan-tuan tahu ke tidak, dalam Sahih Bukhari ada cerita satu hari Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia duduk di satu tempat. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dia kata aku nak tanya kamu satu soalan. Mana perginya Uthman ibn Affan dalam perang Badar? Cuba senaraikan, ada ke tidak nama dia dalam sahabat Nabi yang terlibat dengan perang Badar? Memang tuan-tuan tak ada. Sayyidina Uthman ibn Affan tak ada dalam perang Badar. Lepas tu katanya Abdullah bin Umar, dia jawablah. Kamu tu tanya, ada ke tidak Uthman ibn Affan sahabat Nabi yang kononnya? Ni tuan-tuan, sorry perkataan konon ni biasanya dia muncul daripada orang Syiah. Sebab orang Syiah ni memang dia anti ataupun dia benci kepada 3 orang sahabat. Okay, mana tadi hadis? Okey. Okey, cerita dia gini. Sekumpulan manusia duduk ni pada selepas zaman Nabi. Lalu dia bertanya, siapa yang duduk-duduk tu? Mereka ni orang Quraisy. Patutnya siapa syekh tu duduk tengah-tengah tu? Katanya orang ramai itu sahabat Nabi tu, anak Sayyidina Abdullah bin Umar. Lalu lelaki tadi tu pergi dekat dengan Abdullah bin Umar. Dia kata aku nak tanya sesuatu. Dan aku ingatkan kamu demi kesucian Kaabah ni, kamu maklum ke tidak bahawa Uthman bin Affan lari daripada medan perang Uhud ni? Hadis dosa besar ni. Kenapa kita kena jelaskan ni? Supaya kita tahu cerita sebenar dan kita boleh menjawab terus kalau ada pokok-pokok Syiah cuba menggunakan hadis ataupun dosa besar yang ke-11 ini untuk menyerang para sahabat. Sebab apa tuan-tuan? Saya jumpa dah pokok-pokok Syiah ni memang bila sebut Uthman bin Affan dia kata bacul penakut, lari daripada perang Uhud. Okey, hadis ni. Lepas tu dia kata betul ke tidak Uthman lari daripada medan perang Uhud? Katanya Abdullah bin Amr, ya. Okey. Mu tahu ke tidak, lelaki bertanya, Uthman juga tidak terlibat dalam perang Badar? Lepas tu katanya Abdullah bin Amr, ya.
Lepas tu lelaki tadi tu pun bertakbir. Allahu Akbar, gembira. Nampak tak? Sebab zaman ni, zaman selepas zaman Sayyidina Umar, mungkin kita kata pokok Syiah ni yang dipelopori oleh Yahudi, Abdullah bin Sabah tu dah mula muncul. Jadi perang Badar betul ataupun tidak, Uthman tidak terlibat dalam perang Badar, jawab dia betul. Tapi rupanya bersebab bila dah bersiap nak keluar perang Badar ni, Uthman nak ikut sekali. Tetapi pada masa itu anak Rasulullah, siapa? Ruqayyah binti Rasulullah, tengah sakit tenat. Nabi kata, Uthman, mu tak payah pergi, mu jaga isteri mu, jaga anak aku. Uthman nak pergi juga. Tapi oleh kerana arahan daripada Nabi supaya dia tunggu menjaga Ruqayyah binti Rasulullah, dia tak pergi. Lepas tu bila habis perang Badar, Rasulullah memang ambil bahagian harta rampasan perang Badar bagi kepada Uthman. Dan selepas menang perang Badar, Zaid bin Harithah diutus oleh Rasulullah balik ke Madinah untuk khabarkan kepada penduduk Madinah apa umat Islam menang dalam perang Badar. Dan ketika umat Islam Madinah mendengar berita gembira kemenangan, pada masa itulah juga orang Madinah mendapat berita kesedihan kematian Ruqayyah binti Rasulullah. Itu sebab dia tak pergi perang Badar. Dan kalau kita tengok dalam nas, dalam sirah, memang Nabi peruntukkan kepada Uthman. Uthman, ini bahagian harta rampasan perang kamu dapat. Walaupun kamu tak terlibat dalam perang Badar, kamu ambil. Aku beri benda ni kepada kamu. Itu satu. Yang kedua, ketika perang Uhud, Uthman terlibat. Tetapi Uthman antara sahabat Nabi yang melarikan diri. Sebab apa kita tahu dalam perang Badar, dalam perang Uhud, umat Islam ada dua fasa. Pusingan pertama menang. Lepas tu bila pusingan kedua tu musuh mula melarikan diri, meninggalkan barang-barang. Jadi pasukan pemanah atas bukit Rumah, Jabal Rumah dekat Uhud tu turun. Jadi oleh kerana itu pihak musuh boleh mengawal bukit, akhirnya berlaku kegemparan, ramai sahabat Nabi yang melarikan diri. Dan antara yang melarikan diri ketika perang tu siapa? Uthman bin Affan. Jadi lelaki tadi tu dia cuba gunakan isu itu. Lalu apa jawab? Apa jawabnya? Siapa jawabnya? Abdullah bin Umar. Tuan-tuan, ini kelebihan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi mereka hidup pada zaman wahyu, dan kalau berlaku apa-apa pada zaman itu, tu ada jawapan tuntas daripada Allah. Memang sahabat Nabi ada lari daripada medan perang, tetapi Allah Ta'ala, tuan-tuan kalau boleh buka surah Ali Imran, surah Ali Imran juzuk yang ketiga, keempat, terutama sekali, memang sepanjang-panjang surah juzuk yang keempat ni Allah Ta'ala cerita mengenai perang Uhud. Allah Ta'ala cerita macam-macam pasal perang Uhud. Dan antara satu yang disebut oleh Allah dalam perang Uhud pada ayat yang ke 154, 155. Ayat 154 Allah Ta'ala sebut dalam perang Uhud ni, selepas keresahan yang kamu alami kerana kekalahan itu, Allah turunkan rasa mengantuk yang menimpa sebahagian daripada kamu. Jadi sahabat Nabi sebahagian yang betul-betul tetap dengan Nabi pada perang Uhud. Ada seorang tuan nama dia Abu Talhah. Dia cerita pedang dia jatuh sampai 3 kali. Dia mengantuk. Dia ambil, mengantuk, jatuh lagi. Boleh bayang tak tuan-tuan? Ini antara keajaiban lah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat yang ke-154. Cerita mengenai perang Uhud. Mengantuk datang untuk menenangkan para sahabat Nabi yang tengah kegemparan ketakutan. Kemudian ayat 155. Abdullah bin Umar tadi, dia panggil lelaki tadi. Dia kata, mu nak kata apa katalah, tetapi Allah Ta'ala dah beri bukti secara bertulis dalam Quran sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Uhud yang melarikan diri kerana kegemparan perang tu, Allah dan ampunkan dosa mereka. Lalu Abdullah bin Umar membaca ayat ni. Dia kata, innal ladzina tawallaw minkum, sesungguhnya orang yang berpaling melarikan diri dalam kalangan kamu, siapa? Wahai sahabat Muhammad, dalam perang Uhud, yaumal taqal jam'an, pada hari pertembungan dua pihak, innamastazallahumush syaitan, sesungguhnya mereka telah digelincirkan oleh setan, bi ba'dhi ma kasabu, daripada sebahagian apa yang telah mereka kerjakan. Lari itu sebab apa? Masa tu takut terlampau sangat, musuh menyerang daripada segenap penjuru. Masa tengah gitu tu panik, setan pun bisik lari. Tapi yang bagusnya hujung ayat ni Allah Ta'ala dah beri bukti pengampunan. Walaqad afallahu anhum, sesungguhnya Allah telah mengampunkan mereka. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah ghafur, Maha Pengampun, halim, lagi lemah lembut. Maksudnya Allah Ta'ala memang dalam senarai dosa besar ni adalah lari daripada medan perang. Tetapi dalam kes sahabat Nabi tadi tu, walaupun mereka melarikan diri, memang ya itu satu kesilapan, dan kita tak pernah kata pun para sahabat ni maksum.
Tetapi mereka melarikan diri kerana sifat manusia yang ada pada mereka. Takut, gempar, terkejut, ini perkara biasa. Tetapi Allah Ta'ala dah beri kemaafan yang khusus kepada mereka dengan turunnya ayat. Jadi lepas ni kalau jumpa pokok Syiah yang kata Uthman ni tak guna, penakut, lari daripada medan perang, cara kita nak tegur dia, kita kata awak bercakap mudahlah. Pernah masuk medan perang tak? Tak pernah. Even kalau masuk medan perang sekarang ni pun tak sama dengan medan perang pada zaman Nabi. Sekarang duduk medan perang, menyorok belakang tiang, pakai senapang tembak. Kita kata 500 meter kena orang. Zaman ni berperang pada zaman sahabat zaman Nabi ni bukan duduk sebatu tembak. Dia kena cross contact, lawan satu. Dan bila kegemparan tu berlaku, musuh bukan lagi satu lawan satu, mungkin musuh datang daripada segenap penjuru. Lainlah kalau kita ni hero cerita kungfu Wong Fei Hung, cerita Hindustan ke, cerita Tamil ke, tombok 100 orang habis mati. Ini kita kata secara praktikal. Jadi awak bercakap mudah, awak tak pernah terlibat dalam perang. Dan tambahan pula sahabat Nabi ni, memang Allah akui mereka melakukan kesilapan, lari daripada medan perang. Tetapi at least ada nas yang jelas pada ayat 155 surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut dosa mereka sudah diampunkan. Jadi tak boleh banding. Jadi awak cakap memang mudah, tetapi apa awak cakap itu lebih daripada propaganda semata-mata. Tuan-tuan, buat Syiah ni memang licik. Lepas tu kita kalau ilmu tak cukup di dada, jangan berdebat dengan pokok dia. Sebab apa? Dia boleh timbulkan keraguan. Dan ulama dah jawab semua dah. Dah jawab belaka dah. Okey, habis. Masuk dosa yang ke-12, muka surat yang ke-53. Ini dosa zina. Dosa zina. Dan sebahagian daripada jenis-jenis zina. Okey, yang pertama Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina, muka surat 53 surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-32. Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia adalah satu perbuatan yang keji dan jalan jahat yang membawa kepada kerosakan. Okey, mula-mula sekali kita perhati ayat ni, tuan-tuan tengok pada perkataan taqrabu. Wala taqrabu. Okey, cuba tengok ayat selepas ni. Page bawah, ayat yang ke bawah. Allah kata walladzina la yad'un. Dia gini, setakat saya duk perhati dalam banyak-banyak dosa besar, ada dua jenis dosa yang Allah Ta'ala guna perkataan sedikit berbeza. Macam jangan syirikkan Allah, dia kata apa? Wala tusyriku, jangan syirik pada Allah, direct. Wala taqtulun nafsan allati, jangan bunuh orang, direct. Tetapi untuk dua jenayah ataupun dua dosa besar yang disebut oleh Al-Quran, Allah pakai wala taqrabu, jangan kamu dekati. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Lagi yang kedua, wala taqrabu malal yatim, jangan kamu dekati harta anak yatim. Apa salahnya kalau Allah Ta'ala sebut wala taznu, jangan berzina, ataupun wala taqtulu amwalal yatama, jangan makan harta anak yatim. Tetapi kenapa dalam dosa-dosa tu hak lain semua direct? Jangan bunuh orang, jangan syirikkan Allah, jangan sembah selain pada Allah, jangan masuk rumah orang, jangan ni. Tapi untuk dua dosa ni, zina dengan harta anak yatim, Allah kata jangan sesekali dekati zina. Sebab apa? Berbanding dosa-dosa lain, contoh nak marah pada kawan kita, hari ni apa jadi aku nak tikam dia, kita bawa pisau, bila pergi tengok muka kawan, tengok orang sekeliling, rasa tak tergamuk nak bunuh, lalu kita tak jadi. Sebab larangan tu mudah. Tetapi untuk zina dan juga harta anak yatim, dia susah. Sebab apa? Umpamanya zina ni bukan terus jumpa perempuan terus berzina, itu rogol namanya. Zina ni dia ada muqaddimah dia dulu. Muqaddimah tu contohnya duduk, kita kata kenal, senyum, lepas tu makin rapat, tanya khabar, lepas tu duduk rapat-rapat lagi, dah mula bertepuk tampar, lepas tu ambil nombor telefon, WhatsApp senyap-senyap, lepas tu berjanji, berlaku zina. Jadi seolah-olahnya kenapa Allah Ta'ala sebut pada zina dan juga harta anak yatim ini jangan dekati. Umpama dia gini, ni jenayah zina duduk tengah-tengah, lelaki perempuan, ini dia punya magnetic field ataupun sempadan dia. Allah nak kata apa? Jangan kamu dekati zina. Kalau kamu pergi dekat dengan zina, masuk je sempadan dia, memang payah nak lepas. Sebab apa? Dia akan tarik, melekat. Sama juga harta anak yatim.
Kenapa harta anak yatim Allah kata wala taqrabu, jangan dekati, sebab harta anak yatim ini harta tidak audit. Contoh ayah dia mati, mak dia mati, lepas tu tinggallah harta berapa? Kita kata 250,000. Jadi tak ada family. Lepas tu kata yang hakim kata okey, awak pak cik dia awak ambil harta anak yatim ni, awak jaga. Nanti bila budak ni besar pulang balik. Dia pun ambil harta 250,000. Dia pun letak dalam satu akaun, dia ada password dia. Jadi Allah kata jangan dekati. Sebab apa? Kalau dekati, ini harta anak yatim, tak ada siapa audit. Tak ada siapa nak larang, siapa nak tegur. Ini sempadan dia. Kita masuk sikit. Tak pokok ambil 1,000 lah. Sedap, masuk lagi. Last sekali melekat dengan harta tu, kita tak boleh biar. Kita tak lepaskan diri dan kita akan menzalimi hak anak yatim. Itu antara rahsia kenapa untuk zina dengan harta anak yatim ni Allah kata jangan dekati. Sebab tu dalam kes kita kata apa, melibatkan apa zina ni, kita jangan cuba mendampingi ataupun menghampiri zina. Contoh tanya khabar ke, duduk rapat-rapat ke, bermesra, duduk berdua-duaan. Jangan. Kenapa? Iman saya kuat ustaz. Awak tak berapa handal. Setan tu lagi pandai pada awak. Lepas tu Allah kata wala taqrabuz zina. Nak cerita berat jenayah dosa zina ni. Dan tuan-tuan, zina sekarang ni pula berlaku dengan berbagai cara. Dulu nak berzina tu payah, sekarang lagi mudah. Ni, dalam ni. Dah ada personal number, kontak, hantar gambar tak senonoh. Lepas tu sama-sama terangsang. Ni share video ataupun share video, set time, jumpa, boleh berzina. Dulu nak hantar maklumat tu kena tulis surat, hantar 3 hari. Sekarang lagi mudah. Dan ransangan-ransangan pun terlalu banyak dalam ni tuan-tuan. Jadi kena beringat sikit. Okey, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi larangan. Allah kata ni ayat yang ke-68. Ni ayat ni tuan-tuan, dia cerita ayat sebelum ni Allah Ta'ala senaraikan ibadur rahman. Ibad ar-rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Siapa nak jadi hamba Allah yang disayang, ada 12 sifat. Antara satu sifat disebut walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan lain. Kenapa sebut bersama Allah Tuhan lain? Sebab orang kita Tok Haji pakai kopiah, pakai serban, kuliah tak tinggal, Tok Bomo pun tak tinggal juga. Sebab apa? Dia kata jangan sembah bersama Allah Tuhan lain. Sebab ada orang yang sembah Allah, pada masa yang sama disembah juga Tok Bomo, disembah juga tangkal. Atau Allah Ta'ala nak betul-betul tulus murni, jangan sembah selain pada Allah Tuhan lain. Mu sembah Allah saja, mutlak, mudarat, manfaat Allah saja, jangan ada benda lain. Sebab tu sangat malang kalau dia tu Tok Haji, dia tu kita kata nampak macam beragama tapi dia masih lagi percaya dengan khurafat, pergi jumpa bomoh pakai tangkang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsan allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk ambil nyawa atau bunuh tu illa bil haqq, kecuali dengan sebab yang benar. Sebab yang benar tu masa qisas, tapi bukan kita punya keputusan. Katalah si fulan tu bunuh orang tu, kita pun ambil orang kampung, kejar, tangkap, bunuh. Tak boleh. Kita bersalah, kita kena serah kepada autoriti. Itu maksud bil haq tu. Lepas tu wala yaznun, dan tidak berzina. Wa man yaf'al dhalik, siapa buat benda ni, yalqa athama, dia ni apa, dia kata yalqa ni tercampak ataupun mendapat athama, dosa. Okey, habis. Ayat berikutnya, muka surat berikutnya, muka surat yang ke-54. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah An-Nur. Allah kata az-zaniyatu waz-zani, penzina lelaki, penzina wanita perempuan, dan juga penzina lelaki. Kenapa disebut penzina perempuan dulu baru penzina lelaki? Tuan-tuan, Al-Quran ni kalamullah mukjizat. Sebab punca tu banyak berlaku daripada pihak perempuan. Contoh lelaki dengan perempuan. Lelaki tengok perempuan pakai sopan, dia biasa-biasa. Tetapi kalau tengok perempuan pakai tak senonoh, dia terangsang. Dan otak lelaki dia nak pergi ke situ. Sebab tu Allah Ta'ala sebut perempuan dulu. Sebab perempuan dia boleh merangsang. Lelaki kena jagalah, kena adil lah. Lelaki tunduk pandangan. Perempuan jaga diri, pakai bias senonoh, baru adil. Ada give and take. Satu lagi, yang kedua, kenapa Allah Ta'ala sebut penzina perempuan dan penzina lelaki? Sebab kalau berlaku, kita kata apa contoh, mengandung ke, hak menanggung impak beratnya perempuan. Hak lelaki, biasa orang tak kata, orang boleh kata apa kelapa ditebuk tupai. Orang boleh kata. Tapi orang tak kata itu tupai penebuk kelapa. Tak ada pepatah lagu tu.
Jadi kita kena sayang ke anak perempuan kita, kena jaga. Okey, Allah kata az-zani waz-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan juga lelaki, fajlidu, kena sebat setiap daripada mereka 10 kali sebatan. Okey, 10 kali sebatan ni tuan-tuan kena betulkan minda tu bukan semerah padi. Bukan semerah padi punya cerita. Semerah padi ni macam apa, libas kayu golf. Bukan begitu. Dia ada syarat dia. Dia letak kayu sini pun kalau sebat tak menyakitkan 100 kali. Lepas tu Allah kata wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan kamu ada kasihan belas pada mereka dan melaksanakan hukuman itu kerana menjalankan hak Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu beriman pada Allah dan juga hari akhirat. Walaupun hak ni mu sayang anak kamu, anak saudara kamu, anak murid kamu sayang, tapi tak boleh, kena laksanakan juga. Cuma hak ujung tu menarik tuan-tuan. Hak ujung ni etika. Tengok Allah kata wal yashhad, dan hendaklah disaksikan azabahuma, hukuman mereka berdua tu, ta'ifatun, sebahagian daripada minal mu'minin, orang yang beriman. Berapa Allah Ta'ala sebut orang beriman? Kalau kita fikir hukuman ni benda aib, jangan share ke orang, jangan tunjuk. Tetapi di sini Allah Ta'ala suruh tunjuk. Dan audience tu pula bukan netizen, bukan orang dekat pasar. Dia kena orang yang beriman. Jadi kita pun tertanya-tanya, hukuman sebat zina ni, hudud sebat zina ni kena sebat. Lepas tu kena, jangan ada kasihan belas, kena laksanakan benda tu kerana agama Allah. Kalau kamu beriman pada Allah dan juga akhirat. Lepas tu semasa pelaksanaan sebat tu kena disaksikan oleh sekumpulan orang beriman. Kenapa sebut orang beriman? Dia tak sebut muslimin. Dia kata wal yashhadu 'adabahuma ta'ifatum minal muslimin. Sebab muslim ni average. Muslim ni bila tengok benda sensasi, rakam. Lepas tu share dalam WhatsApp group, bagi merata tempat. Benda tu aib. Kita kata hukuman itu memang aib. Tetapi kenapa hendak disaksikan juga? Supaya orang beriman tadi itu dia tengok, oh baru sekejap saya menyaksikan hukuman sebat bagi penzina. Jadi saya nak cerita, kita ni kena beringat jangan melakukan zina, kalau tidak hukumannya begitu. Lepas tu orang dengar, oh iya ke? Siapa? Orang Islam yang tidak ada ilmu mengenai akhlak ni, dia pun sebut nama. Lalu tersebarlah identiti orang tu berzina, aib dia. Tetapi orang beriman, dia bukan nak cerita individu mana orang berzina kena hukum. Dia nak cerita hukum Allah perlu dilaksanakan. Dia pun tanya, siapa orang berzina tu? Orang tanya dia. Dia kata awak tak perlu tahulah. Tak rakam ke? Buat apa nak rakam benda aib? Dan tujuan Allah Ta'ala suruh kita tengok, ambil pelajaran. Hak tengok tu pula siapa? Orang beriman. Orang beriman dia tahu jaga aib orang, identiti. Dia tak rakam video dia, ambil lepas tu share walaupun untuk pengajaran. Itu antara hikmah. Jadi sebenarnya ayat ni kalau kita perhati, dia adalah satu penghormatan kepada orang beriman. Maksud orang beriman bila tengok pelaksanaan hukum sebab kepada penzina ni, dia tahu. Tengok ini untuk dia ambil pelajaran lalu disampaikan kepada orang lain tanpa mendedahkan identiti penzina ataupun tanpa sibuk nak ambil gambar, nak ambil video dan sebagainya. Jadi kadang benda macam ni kita terlepas pandang. Sebab tu tuan-tuan, ni memang bahaya sungguh sekarang ni. Banyak sungguh dosa di sini. Antara dosa di sini banyak dosa aib. Pantang ada masuk dalam telefon nak share belaka. Macam baru ni ada video masa bulan lepas. Orang share video ada budak perempuan mengamuk dekat wad. Dia bercakap sambil ketawa, dia kata dia tu iblis nak sesatkan manusia semua sekali. Kemungkinan perempuan tu ada sakit dah, sakit mental. Lepas tu dia stres jaga mak dia, ayah dia dekat hospital. Lepas tu dia meletup, lalu dia bercakap mengacau-acau. Sepatutnya benda tu benda aib dia. Kalau kita nak tak, masa kita tengah mengamuk berguling-guling itu, tengah duk marah, orang ambil gambar share, kita tak mahu. Jadi kalau kita tak mahu perkara yang sama orang buat pada kita, tak payahlah duk share. Orang share dalam grup office saya pun tegur balik. Saya kata apa faedah awak dapat ni? Katakanlah hak tengah duk mengamuk ni, meracau-racau, maki hamun orang ni, adik awak ke, mak awak ke, isteri awak nak share. Itulah sebabnya kalau kita perhati ayat ni, Allah kata wal yashhad, hendaklah menyaksikan itu sekumpulan orang beriman. Kenapa sebut orang beriman tu? Sebab etika perlu dijaga. Jadi tuan-tuan lepas ni kena beringat sikit. Okey, terus ayat yang seterusnya masih lagi cerita mengenai dosa zina ni.
Allah kata az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Dia kata biasanya, lazimnya. Tuan-tuan, ayat ni bukan hukuman Contoh seorang tu dia berzina, lepas tu dia bertaubat, lepas tu dia nak cari suami. Suami pula ada orang baik-baik, sedia untuk ambil dia. Kita pun kata tak boleh. Dia dah berzina, dia tak layak untuk orang yang baik-baik. Kena cari hak jahat penzina juga pada dia. Logiknya macam mana dia nak berubah kalau sekiranya hak dapat jadi pasangan dia tu orang jahat juga. Jadi ayat ni Allah Ta'ala sebut secara umum. Biasanya jenis perempuan berzina, dia akan cari juga pasangan hak sama dengan dia. Jadi ayat ni pun sebenarnya dia memberi pilihan kepada kita. Awak nak jadi orang baik ke orang jahat? Mesti kita nak jadi orang baik-baik. Jadi bila awak jadi orang baik-baik, biasa orang baik-baik dia akan cari pasangan dia yang baik-baik juga. Tetapi kalau sekiranya orang tu dah bertaubat, dosanya diampunkan Allah, insya-Allah, tak ada masalah untuk awak ambil dia. Dosa dia pada masa lampau tu jangan diungkit-ungkit. Sebab apa? Kita tak tahu. Dia bertaubat, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dia, kita masih lagi nak menghukum dia dengan dosa dia pada zaman silam. Kita tak tahu. Jadi ayat ni nak cerita dosa berzina ni berat, tetapi bukanlah satu hukuman. Hak berzina kena kahwin dengan kaki zina juga. Bukan begitu. Okey, seterusnya hadis. Hadis ni sabda Nabi ketika ditanya apakah dosa yang paling besar. Nabi kata anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan kepada Allah sekutu sedangkan dia mencipta kamu. Lepas tu sahabat tanya, kemudian apa lagi dosa? Dia kata anta qutula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Kamu bunuh anak kamu kerana risau dia akan makan bersama kamu sebab kamu tak cukup makan. Sebab apa? Anak kamu makan sekali, masa kecil kamu bunuh dah. Ini pun lebih kepada budaya zaman jahiliah lah. Bunuh anak kenapa? Takut miskin. Dan yang ketiga, dia kata antuzaniya halilata jarik. Kamu dosa apa lepas tu hak paling besar? Katanya Nabi, kamu berzina dengan isteri jiranmu. Ni interesting. Kita kata apa hal pula berzina dengan isteri jiran disebut? Apa salahnya kalau sebut? Dosa ketiga yang paling besar, yang pertama syirik pada Allah, yang kedua bunuh anak sebab takut miskin, yang ketiga berzina. Cukup dah. Tapi kenapa disebut? Kamu berzina dengan jiranmu. Umpama ginilah, kalau kita kata apa hukum berzina? Ui, dosa besar. Besar mana? Oh, besar ni. Tapi kenapa Nabi sebut berzina dengan isteri jiran? Umpama dia dosa berzina tu besar dah. Kalau berzina dengan isteri jiran lagi besar. Sebab di sini dia ada unsur-unsur pengkhianatan. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata al-jar qabla ad-dar, atau kama qala. Cari jiran dulu sebelum rumah. Jiran ni oleh kerana kedudukan dia sangat penting, sehingga Nabi duk sebut pasal jiran, kena buat baik kepada jiran, jangan sakiti jiran. Kenapa? Jiran ni dia second selepas keluarga. Dan biasanya jiran-jiran ni orang yang kita percayai, kita jamin keselamatan. Contoh nak balik kampung, kita minta tolong jiran kita boleh jaga. Sepatutnya orang yang berjiran ni dia akan jaga sungguh hubungan. Tiba-tiba dia adalah berjiran, sepatut boleh dipercayai untuk menjaga rumah tangga kawan ni, keselamatan dia keselamatan anak isteri. Tiba-tiba dia mengkhianati amanah itu, bukan setakat khianat, pergi berzina pula dengan isteri jiran. Sebab itulah dosa ni sangat besar. Dia seolah ada dua dosa. Satu dosa berzina, yang kedua dosa mengkhianati amanah jiran tu. Tuan-tuan. Waktu hidup berjiran ni kena jaga. Okey, kemudian seterusnya hadis pada muka surat yang ke-55, dua hadis ni dia sebut apa? Dia kata seorang itu tidak akan berzina ketika dia berzina sedangkan dia beriman. Nak cerita apa? Seorang tu kalau dia beriman dia tidak akan berzina. Kalau dia beriman dia tidak akan mencuri. Kalau dia beriman dia tidak akan minum arak. Maksudnya iman ni adalah sejenis pakaian, macam kita kata baju perisai. Baju perisai yang boleh mengelakkan kita daripada luka ditembak ataupun ditikam oleh musuh. Musuh tu setan ataupun dosa lah. Jadi kalau kita pakai baju iman, kita tidak akan berzina dan kita tidak akan mencuri ataupun minum arak. Jadi kesimpulan di sebalik hadis ini,
kita kena berusaha supaya iman itu kita pakai sepanjang masa. Dan sudah pasti tuan-tuan, iman tu dia bukan dapat begitu saja. Minum air 30 juzuk, ustaz tu jampi, lepas minum air ni tu jadi beriman, menipu. Tak ada belaka tu. Iman mesti diusahakan dengan ilmu dan juga latihan. Sebab tu iman ni dia duduk atas kepada Islam. Seorang Muslim tidak semestinya beriman. Kalau seorang mukmin, orang beriman tu dia dah Muslim dalam dia. Jadi senang cerita untuk menjaga diri kita daripada tidak terlibat dengan zina, mencuri atau apa-apa dosa besar, kita kena penuhi diri kita dengan iman. Cara dia belajar, dalami agama sehingga kita menjiwai rasa iman kepada Allah dan juga semua rukun iman tu. Okey, yang ni kita skip. Okey, muka surat 56. Hadis yang kedua. Nabi kata, "Thalathatun", ada 3 golongan manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang Allah Taala tidak akan bercakap dengan mereka. Tak bercakap di sini satu bahasa kiasan kepada tak dipedulikan. Okey? Wala yuzakkihim, Allah juga tidak akan bersihkan mereka daripada dosa. Sebab kita ni dosa banyak. Lepas tu kalau kita baca maghfirah. Maghfirah ni pengampunan. Kita menghadap Allah besok nak harap ke amalan tak banyak amalan. Dosa banyak. Jadi bila kita menghadap Allah, Allah tengok berapa dosamu, katakanlah dosa 70, amalan berapa? Amalan 30. Cerah harapan nak ke neraka. Allah pun tanya, mu dulu ingat kepada aku, buat dosa, istighfar, bertaubat, mau manusia yang lemah. Okeylah, Allah kata aku bagi maghfirah, diskaun. Berapa? 70. Diskaun lah 50%. Ataupun diskaun 80%. Tinggal dosa 20. Amalan 30. Oi, banyak amalan dia. Sebenarnya dak maghfirah, diskaun. Dan Allah Ta'ala dia nak bagi diskaun, maghfirah, dia kena tengok sebab sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Okey? Tak bercakap, tak disucikan daripada dosa, wala yanzuru ilaihim, dan tidak dipandang oleh Allah. Allah, kalau Allah Ta'ala pandang kita ni, itu satu kemuliaan. Umpama ginilah, apa perasaan kita? Kita ada 5 beradik. Lepas tu kebiasaannya kita balik ke rumah, kalau ada apa-apa majlis, mak kita, ayah kita, adik-beradik akan mesej dulu dalam grup. Contoh kita duduk WhatsApp grup lah. Sekali kita kena remove daripada WhatsApp grup. Apa orang remove aku? Mungkin tersilap pun. Lepas tu lepas 2 minggu, kita balik ke rumah, tengok ramai orang di rumah. Rupanya ada kenduri. Kita pun macam selamat lah, parking kita masuk, abang kita, ipar kita, mak ayah kita tak pandang pun ke kita. Semua tak pandang. Bila kita nak bercakap, tak nak bercakap. Pusing ke lain belaka. Kita dipulaukan. Itu baru family kecil. Apa perasaan kita rasa resah ke main dia? Apa salah aku? Apa salah aku? Kita pun ingat balik, patutlah 2 minggu lepas kena remove daripada grup. Hari ni buat kenduri tak beritahu aku. Dan semua tak nak cakap, tak nak pandang muka aku. Apa salah aku? Dan masa kita rasa sangat terhina. Itu maksud hadis ni. Allah kata ada 3 jenis manusia. Allah tak akan bercakap dengan dia. Allah tak akan ampunkan dosa dia. Allah tidak akan pandang dia pada hari kiamat. Bahkan mereka dapat azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin. Syekh ni maksud orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Tuan-tuan, kalau berdasarkan ayat Quran, tengok muka surat sebelum, muka surat 54 tu, dalam Quran tidak ada nas yang menyatakan penzina yang dah kahwin perlu direjam. Tak ada. Asalnya dulu ada dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab surah yang ke-33 Al-Quran. Surah Al-Ahzab ni surah yang ke-33 Al-Quran. Dalam surah tu dulu panjang. Kemudian Allah Ta'ala nasahkan, angkat ayat dia, angkat cabut ayat, akhirnya kekal 73 ayat saja yang kita, 75 ayat yang kita baca sekarang. Tetapi para sahabat Nabi yang hidup pada zaman awal Islam, bila tanya, dia kata memang dulu kami baca dalam surah Al-Ahzab. Allah kata asy-syaikhatu wasy-syaikhu farjumuhuma idza zanaya nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Itulah ayat. Tapi ayat itu tak ada dalam Quran, tak ada dalam Quran sekarang tuan-tuan. Tapi kalau baca bab nasikh mansukh, baca dalam hadis ada. Jadi walaupun ayat Quran, ayat itu sudah diangkat, tetapi hukumnya kekal. Hukumnya kekal sebab berdasarkan apa perbuatan Nabi. Lepas tu Nabi, pada zaman Nabi, kalau ada orang yang dah kahwin,
berzina, mengaku, ditangkap, direjam sampai mati. Cuma dari segi dalam Quran tak disebut. Dan ini pun dah jadi satu ujian kepada segelintir umat Islam. Sebab umat Islam setengah tu dia terpengaruh dengan setengah fahaman-fahaman macam Mu'tazilah ke apa ke, dia pertikaikan. Dia kata Quran cuma sebut dalam surah An-Nur surah 24 ayat kedua, Quran cuma sebut penzina ni disebat bukan direjam. Hak rejam tu disebut oleh hadis. Lepas tu dia pukul mula hadis tu pula hadis ahad gitu gini, dia main technicality dalam hadis. Sedangkan jumhur majoriti ahli sunnah wal jamaah mengatakan penzina lelaki perempuan yang belum berkahwin, yang tidak pernah merasa nikmat persetubuhan itu, logiklah dia dihukum dengan sebat. Tetapi mana-mana pasangan lelaki ataupun perempuan yang pernah berkahwin, yang pernah dapat merasa persetubuhan tu secara halal, tiba-tiba cari hak haram juga, hak ni memang teruk perangannya, kena rejam sampai mati. Nas ada. Okey, hadis ni, tengok hadis tadi. Nabi kata apa? Ada 3 kumpulan. Yang pertama dia kata syekhun zanin, orang tua, masuk orang nikah dah tapi pergi berzina juga. Hak ni memang teruk ni. Sebab apa? Dia memang jenis suka daging busuk, daging halal molek duduk depan mata. Jenis suka makan sampah ni, cari juga sampah, berzina. Orang ni Allah tak pandang, masuk dosa besar lah. Lepas tu wa malikun kadzab, malik raja, penguasa yang menipu. Ni bahaya ni, pemimpin yang menipu. Yang ketiga ailun mustakbir, dan juga orang miskin yang sombong. Dalam miskin sombong pula. Ini 3 kumpulan manusia yang Allah Ta'ala, yang Nabi sebut Allah Ta'ala tidak akan pandang. Saya rasa tuan cukup untuk malam ni. Ada beberapa minit lagi sebelum isyak, saya nak share sikit konten buku ni. Lepas tu minggu depan saya ada hal balik kampung, jadi slot kita tak ada lah. Kita jumpa nanti jumpa bulan depan. Okey, buku ni tuan-tuan, bahagian awalnya saya cerita mengenai panduan untuk menggunakan nas. Sebab apa? Masa PKP baru ni macam-macam doa keluar, macam-macam ayat Quran keluar. Contoh ada orang share, sekarang ni musibah menimpa kita, azab COVID-19 menimpa. Dalam Quran ada satu doa tu Allah kata Rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun, Tuhan hilangkan azab ini, kami yakin kami akan beriman. Saya dapat video, ada seorang ustazah bagi ceramah. Ustaz dia kata boleh baca doa ni ketika musim COVID-19. Kalau orang awam ataupun bukan dalam bidang Al-Quran, dia dengar okey. Tapi kalau orang dalam bidang Al-Quran, dia rasa tak kena. Sebab apa? Cerita ayat tadi tu Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun, Tuhan hilangkan azab ini, kami janji akan beriman. Doa tu sebenarnya doa siapa? Doa musyrikin Quraisy, kafir Quraisy di Mekah pada zaman Nabi. Tu cerita doa tu. Sebab apa? Mereka duk lawan Nabi, Nabi pun berdoa, ya Allah, timpakan bala bencana kemarau kepada mereka. Dalam surah Ad-Dukhan tu. Lalu Allah pun hantar kemarau sehingga mereka hidup merana, tak cukup makan. Tengah-tengah kena azab dengan kemarau tu, pok-pok kafir Quraisy pun angkat tangan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan. Angkat tangan, dia kata apa? Rabbana kshif 'annal 'adzab, Tuhan hilangkan azab ni. Inna mu'minun, sesungguhnya kami janji nak beriman dengan Muhammad. Jadi doa tu secara kita kata kalau ambil setakat Rabbana kshif 'annal 'adzab, hak tu saja macam okeylah nak dibaca ketika musim COVID-19. Tetapi kalau kita tengok konteks sebenar ayat tu tak berapa nak kena. Kemudian logiknya pula, kalau itulah doanya untuk musibah bencana penyakit, Nabi dulu pakai. Sebab Nabi ni doa-doa Al-Quran antara yang utama digunakan. Tetapi Nabi ketika datang wabak penyakit, Nabi baca doa lain. Allahumma inna na'udzubika minal barasi. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu minal baras, daripada bahaya sopak, wal junun, bahaya penyakit gila, wal judham, daripada kusta, wa min sayyi'il asqam, daripada segala penyakit hak buruk. Itu sepatutnya. Jadi baru ni tu orang itu share macam-macam dalam Facebook semua sekali. Kita pun jawab lah, orang tanya kita pun jawab. Lepas tu keluar pula cerita sumek ada seorang wanita Turki bermimpi jumpa dengan Nabi. Waktu Nabi suruh ambil sumek untuk ubat semua sekali, gerebuk-gerebak. Bila orang tanya, saya kata mimpi tak boleh jadi hujah.
Tapi mimpi jumpa Nabi, Ustaz. Betul ke tidak cerita tu dia kata dia mimpi jumpa Nabi? Jadi banyak sangat pertikaian, mudah sangat orang nak menunggang. Oh, Nabi. Hari ni hak tu kata dia mimpi jumpa Nabi, Nabi suruh guna sumek untuk mengubat. Besok ada seorang ni dia ada buat produk dia, produk sendiri. Dia kata, "Oi, orang buat mimpi jumpa Nabi, lepas tu sumek tu meletup-letup laku." Tengok masa tu dalam Shopee dengan Lazada naik harga dia. Jadi hak ni kata, "Ini bagus." Dia contoh dia ada banyak stok ubi kentang ataupun ubi Jepun. Dia pun tulis dalam WhatsApp. Mereka cerita, "Oh, saya bermimpi jumpa Nabi. Nabi saya pakai ubi ni pula. Untuk keterangan lanjut sila hubungi saya di nombor talian." Jadi kena ada satu disiplin ilmu lah. Kena ada satu kata-kata etika nak berinteraksi dengan agama. Sama juga, hari ni dia kata 3 hari bulan 3 2020. Hari ni pula jumlah positif COVID-19 di Malaysia 33 orang. Hari ni juga akumulatif satu Malaysia 3,333. Subhanallah, dia kata. Angka 3333 ni kalau kita tengok Al-Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 33, Allah kata waqarna fi buyutikunna. Corona. Salah dari segi kaedah bahasa Arab, salah segi nas Al-Quran. Bila terlampau banyak ni, saya kata tak boleh jadi ni. Kita jawab. Lepas tu kita kata apa salahnya tulislah buku. Itu cerita lebih kurang lah. Allahu a'lam. Semoga perkongsian kita pada malam dapat memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan dosa besar. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.